Kalau ada dia boleh mesej korang ni senyap sangatlah cuti ni. Cikgu perasan korang ni bila kita korang senyap, tak ada soalan, semua senyap, sepi. Kecuali pelajar-pelajar tertentu lah. Cikgu pun confuse korang ni. PB pun senyap macam tu je. Jadi korang kena ada respon lah. Supaya korang tak hilang di mata cikgu lah. Pelik tak? Senyap sangat. Semenjak 2 menjak ni macam hilang sikit banding pada minggu-minggu pertama. Cikgu tahu semua dah sorted dah. Rasanya sebab dah lama sangat online ni rasanya. Cikgu pun rasanya lama sangat online dah rasanya. Dah sebulan lebih. Daripada bulan 6 sampai bulan 8 kita dah buat online. Cikgu harap program motivasi tu membantu kamu untuk meningkatkan motivasi kamu lah. Kita online sampai 31 Ogos lah. BPR sampai 31 Ogos. 31 Ogos. Bayangkan lagi sebulan lagi kamu nak hadap benda online ni. Dan cikgu sangat hormat lah. Hormat pada kamu, respect pada kamu. Siapa-siapa yang masih berada di online ni, masih lagi boleh fokus pada online ni, cikgu sangat hormat lah. Cikgu sendiri pun, cikgu rasa cikgu sendiri pun tak boleh online ni. Kalau macam cita-cita cikgu lah, cikgu senang ada niat nak sambung belajar, tapi sebabkan pandemik ni, pembelajaran mulai online je, cikgu sendiri batalkan hasrat cikgu untuk sambung belajar. Jadi cikgu sangat hormat pada kamu lah. Jadi siapa-siapa yang masih lagi bersemangat teruskan online ni, masih lagi yang tak siapkan PB, tolong siapkan PB, cikgu kena beritahu. Tapi kena pelajar, kena vaksin. Tak faham. Sekarang ni vaksin akan diberi lah. Sekarang ni paling muda 18 tahun dah diberi lah kalau di Rembau lah. Sebab bini cikgu doktor bini cikgu doktor di Rembau. Jadi pesakit muda, bukan pesakit muda lah. Orang muda yang tengah divaksin sekarang ni kebanyakan berumur 18 tahun Dan seterusnya pelajar SPM bulan 7 ni akan teruskan Bulan 8 rasanya start. Sebab kita nak start, dikatakan akan masuk bersemuka pada bulan 9. Pada bulan 9 kita akan bersemuka. Jadi cikgu ingatkan balik PB kamu, siapa-siapa yang belum hantar PB tu, boleh hantar PB. Cikgu ingatkan balik, kita ada untuk cikgu, kita ada PB 1, PB 2, lepas tu kita ada folio. Kalau cikgu hantar balik semua PB tu nanti ke grup boleh ke? Apa? Hantar balik semua PB ke grup. Ke grup, boleh. Cikgu tak banyak pun cikgu punya PB nanya. Cikgu ada folio korang pun masih lagi ada yang tak bagi cikgu untuk semakan pertama. Lepas tu semakan yang akhir yang cikgu suruh betulkan, siapa yang hantar semakan akhir yang telah cikgu betulkan tu, kalau boleh yang terakhir tu sebelum kamu print, kamu bagi cikgu punya soft copy dia, kamu kena serahkan soft copy dia. Contoh macam Syukri Kajang itu dia dah bagi dah, dia dah siap dah. Cikgu suruh betulkan sikit. Kalau dah betulkan tu bagi balik kepada cikgu supaya kamu boleh print terus lah. Lepas tu kamu boleh print supaya cikgu boleh markah setiap awal lah. Supaya bila kamu datang sekolah esok bersemuka, kamu hanya buat amali je. Kamu takkan buat teori-teori dah. PB ni kamu takkan hadap. Sebab tu cikgu harap kamu siapkan PB kamu lah. Setiap PB kamu kena siapkan. Kalau cikgu, untuk modul cikgu ada PB 1 untuk modul 1 dan kompetisi 1. Lepas tu PB 2 untuk kompetisi 1 juga untuk modul 1. Dan folio, cikgu tengok ni tak sampai yang tu folio. Kita ada Fadilah pun tak hantar untuk PB 1, Fadilah Zaidi, PB 1, PB 2. Cikgu tak nak sebut nama tapi tak seronok nanya. Cikgu kena ingat balik korang ni, PB 1, PB 2. Bayangkan cikgu bagi Jumaat untuk korang bersantai untuk siapkan PB. Kalau macam tu, baik cikgu tak bagi hari Jumaat untuk free. Kalau ikut kelas kita, Isnin, Selasa, Khamis, Jumaat cikgu lapangkan, cikgu cakap cikgu landscape, kita lapangkan Jumaat supaya diorang ni ada masa untuk berehat. Supaya Jumaat korang boleh pulun siapkan PB, Sabtu Ahad boleh rehat. Prinsip cikgu, Sabtu Ahad mesti berehat. Lepas tu cikgu bagi 1 hari untuk korang siapkan PB. Jumaat tu adalah untuk menyiapkan PB. Jadi cikgu harap siapa-siapa yang masih belum hantar PB 1, PB 2, bukan modul cikgu saja, modul-modul cikgu lain sekali. Modul cikgu, utamanya modul cikgu Eddie. Kalau kamu nak tahu cikgu Eddie, dia akan tamat pada 13 hari bulan 8. Jadi kamu perlu hantar PB kamu supaya kamu dapat diberi markah. Ya, cikgu beritahu cikgu Eddie akan tamat 13 hari bulan 8. Jadi kamu yang mula lagi berapa hari tu? Lagi berapa hari tu? Berapa hari tu? Jadi kamu yang tak hantar lagi PB kepada cikgu Eddie atau laporan yang perlu sediakan, ataupun cikgu ingat kali amali menyediakan bekas penanaman, kamu kena hantar supaya cikgu Eddie boleh bagi markah. Nanti kalau cikgu bagi markah kurang lah. Sebab lewat hantar kan, takkan cikgu nak cek yang cikgu Eddie punya.
Jadi kalau kamu sekurang-kurangnya sekarang ni, target kamu siapkan apa yang Cikgu Eddie yang sediakan. Apa tugas-tugas Cikgu Eddie, kamu kena serahkan. Boleh? Boleh. Irham Hadif, boleh? Boleh. Boleh. Dia tak ada masalah sekarang ni. Hadif dia hantar guna nama orang lain pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi kamu hantar. Sekarang ni PP tak ada masalah. Kamu hantar je. Ingatkan balik. Biasalah orang tua kan. Orang tua bila cakap dia akan ingat balik. Ni cikgu banyak 4 orang cikgu tu cikgu paling tua. Jadi cikgu ingatkan balik. Cikgu nasihatkan balik. Siapkan PB. Sebab PB tu adalah seperti markah exam kamu. Kalau kamu dah siap PB kamu dah ada markah untuk PB, tak ada masalah untuk final exam kamu. Kamu dah boleh relax dah. Kamu duduk asrama tu tak payah baca buku, untuk final pun tak apa dah. Itu kalau kesemuan untuk PB. Jadi kamu harap serahkan PB kamu tu. Tak kisahlah untuk subjek landscape ke, subjek akademik je. Siapkan PB kamu. Tu pertama. Yang kedua, cikgu perasan kamu masih tak berapat sebenarnya. Kamu ni ada 28 orang pelajar, sebenarnya PB kamu tu bukan satu masalah macam laporan. Kamu pecah pula grup 5 orang buat satu laporan. 5 orang lagi buat satu laporan. Lepas tu kamu gabung. Kalau kamu sama, PB kamu lebih kurang sama pun tak ada masalah sebenarnya. Sama juga PB cikgu tu. PB cikgu tu ada contoh, ada 34. Kamu boleh pecah, seorang ambil satu. Satu ambil satu. Lepas tu kamu kongsi je jawapan. Kamu ubah sikit ayat dia. Dah tak sama. Itu cara je lah. Boleh? Kamu ada 28 orang. Gunakan 28 orang ni. Lepas tu PB kamu banyak. Jadi cara nak settlekan PB kamu kena bekerja sama. Kamu ada kawan-kawan kamu. Jadi kamu kena bekerja sama lah. Boleh? Boleh ke? Boleh Kita tengok macam geng-geng ni je hantar. Selalu yang geng hantar geng semenyih. Geng semenyih bagus. Geng Kajan, Sukri, Hafizul, Ilham memang bagus lah dia orang. Dia rancang 3 orang ni memang tiba-tiba hantar lah. Dengan Hafiz lah, tu bagus. Lepas tu ada Fatimah Masara, ada geng-geng Syarifah. Patutnya korang ni sama-sama lah, siapkan kerja. Contohnya korang ada 5 orang yang kau dapat, yang lain kau tak nak kawan kan. 5 orang tu bagi-bagi kerja, siapkan. Lepas tu ikut dia, tiru je ataupun ubah sikit ayat dia. Jadi kamu boleh hantar, kamu boleh siapkan pada masa yang tepat lah. Okay. Apa ni dalam tanya maksudnya? Okey, kita nak pergi kepada agenda. Kita tak baca doa dulu. Ahmad Syafiq baca doa dulu, Syafiq. Okey, baik go. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taf alaina hikmataka wa yashur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim walhamdulillahi rabbil alamin. Cepat buat asal. Jangan awal kan. Ni tahun 12 ditutup. Sorry go. Okey, dah boleh nampak skrin Boleh nampak skrin Skrin cikgu ni? Boleh. Yang telah cikgu terima. Siapa-siapa nama yang tak boleh hantar lagi, boleh hantar. Kita ada PB2, kita ada Afif, Anis, Bahiyah, Fada, Fatimah, Hafizul, Ainul Kasara, ada Am, Nina. Lepas tu kita ada Saif, Syarifah dan Syuk Tajang. Yang lain-lain boleh hantar, kena hantarlah. Dah, saya dah hantar, baru hantar. Baru hantar? Oh, cepat hantar. Siapa yang boleh hantar lagi? Kamu yang PB1 tu cikgu dah tanda markah lah. Cikgu tak nak sebut nama lah. Kalau boleh hantar tak perlu lah cikgu message secara personal lah. Okay Saya hantar personal kat Cikgu Fadil lah. Folio pun jangan lupa folio pun siapa-siapa yang belum dicek lagi. Untuk cikgu cakap boleh print. Mana kamu dah siap lah tu. Mana kamu tinggal nak print je. Siapa yang belum buat serahan pertama, serahan kedua, cikgu akan sentiasa betulkan kamu punya. Kalau boleh cikgu nak, bila dah masuk tu cikgu nak bagi markah terus A, terus 90, senang nak bagi markah. Lepas tu juga cikgu ni senang nak tolong kamu dah, PB ni dah tolong kamu dah. Beza kamu antara lain ni bila final kamu. Kalau siapa kamu nak dapat A, kamu bacalah sikit. Kalau kamu nak baca, kalau kamu nak cakap B+ yang tu, boleh relate lah kat asrama, tak salah. Tapi kalau kamu siapkan PB tak ada masalah. Nak dapat B tu tak ada masalah. Okey, itu cikgu ingatkan balik lah. Biasalah orang tua akan bebel. Silap 1 jam pun cikgu boleh bebel.
Okey, kita pergi kepada apa benda yang kita kena tahu ini . Pertama, cikgu akan tunjukkan sikit organisasi atau badan-badan organisasi yang terlibat berkaitan dengan landscape. Badan yang penguatkuasa ataupun standard untuk landscape dibina. Kita ada bahan kawalan. Kita ada badan kawalan. Nanti kita akan tengok badan kawalan yang popular yang mengawal. Contohnya kalau getah kita ada RESDA. Kalau kelapa sawit kita ada MPOB, Malaysia Palm Oil. Kita tak boleh tanam kelapa sawit suka hati je. Dia ada badan yang mengawal. Sama juga landscape, kita tak boleh buat landscape suka hati. Kecuali kita boleh buat kat sekolah kita, tapi kita bila pergi kat luar kita tak boleh suka hati je. Tiba-tiba kat depan kedai tu kita nak bina landscape, kita tak boleh buat macam tu. Kita ada badan-badan yang mengawal dia. Okey, untuk hari ni cikgu kenalkan dua badan iaitu CIDB dengan landscape negara. Okey, apa itu CIDB? Kalau kamu perasan, kita ada Persatuan CIDB Malaysia yang ditubuhkan baru ditubuhkan tahun ni. CIDB ni yang CIMB tu kan? Ha? CIDB tu yang CIMB tu kan? Bukan. CIMB tu bank. Salah Salah. Tak apa, boleh tanya lagi. Kamu boleh tanya bila waktu cikgu tengah terangkan. Cikgu suka Ilham ni sebab dia suka bertanya. Walaupun kadang-kadang soalannya merapu kan, tapi cikgu boleh terima lah. Rasa tak sunyi. Kamu ni 28 kali juga. Kamu ni 28 orang, sayang sekali kalau kamu ni senyap sangat . Patut dia banyak idea cikgu boleh terima. Cikgu suka dengar pada ide-ide kamu juga. Pemikiran kamu macam mana, cikgu suka kamu punya pemikiran. Okey, CIDB Malaysia ataupun dipanggil sebagai Lembaga Pembangunan Industri Binaan Malaysia. Okey, cikgu ada sikit video korporat seperti cikgu cakap. Ini lebih pada tayangan video. Jadi kita tengok apa kerja CIDB ni lah. Nasihat kepada kerajaan pusat dan negeri dalam hal yang berkaitan industri pembinaan. Sehubungan dengan ini, CIDB mendapatkan menganalisa serta memberikan maklumat berkaitan industri pembinaan. Ini memastikan industri serta agensi berkaitan dapat menggunakan data yang telah dianalisa untuk membuat keputusan yang lebih efektif. CIDB memenuhi kehendak industri pembinaan untuk bekerja CIDB di bawah CIDB dia ada Akademi Binaan Malaysia sama macam College Vocational. Jaga Akademi Binaan Malaysia ni more kepada pembinaan lah. Kalau College Vocational ni macam-macam bidang kan, tapi kalau CIDB di bawah dia ada satu college dipanggil ABM, Akademi Binaan Malaysia. Akademi Malaysia ni more pada construction, pembinaan kereta, forklift, timpalan, itu berkaitan kepada pembinaan lah. Selalunya pelajar-pelajar kita yang gagal waktu SBM
dia tidak layak ke diploma, kebanyakan pelajar kita yang tak layak diploma, kebanyakan dia akan sambung belajar di ABM lah, di bidang Malaysia untuk dapatkan satu sijil lagi lah. Bagi memastikan industri sentiasa berada di hadapan dalam penggunaan teknologi dan inovasi, CIDB melalui Construction Industry Research Institute Malaysia atau PRIM berperanan mempromosikan serta melaksanakan kajian berkaitan pembinaan. Melalui program pembangunan kontraktor yang komprehensif, CIDB mempromosikan ekstra perkhidmatan pembinaan melalui sesama antara kerajaan, guru dan konsultan serta memberikan akses kepada biaya projek. Ini menjadi peluang yang besar pada kemungkinan industri kita untuk menebarkan sayap di arena serantau maupun global. Kita telah menyaksikan industri berkembang dengan pesatnya dan pertumbuhan ia tiba bersama dengan cabaran untuk meningkatkan kualiti, keselamatan, kemampuan serta produktiviti. Dengan kesedaran ini, Secara ringkasnya CIDB ini memastikan kualiti pembinaan tu mencapai POI yang ditetapkan lah. Mengikut prosedur Okay, next kita tengok apa CIDB ni buat. Dua komponen utama yang dia lakukan, kerja utama. Ini kita buat tayang video je lah. Cikgu nak tanya cikgu. Yep. Kalau macam tahu satu SBM, semester 1 ni kita ada exam ke? Semester 1. Mana? Semester 1 kita ada exam Oh, bila cikgu? Bila kita tak ada, sepatutnya exam tu akan dilakukan secara bersemuka. Untuk pengetahuan kamu ada 2 exam, pertama exam teori, kedua exam amali. Sepatutnya bila 31 Ogos kita akan ada satu bersemuka, 5 minggu atau 4 minggu macam tu lah. Selalu macam tu lah, tahun lepas macam tu lah. Dia ada 5 minggu atau 4 minggu, dia pendekkan semuka tu jadi 5 minggu atau 4 minggu untuk kamu sudahkan amali-amali kamu. Lepas tu juga cakap PB berkaitan teori ni kamu kena settlekan supaya bila kamu pergi tu, bila kita masuk bersemuka, kamu hanya selesaikan kerja-kerja berkaitan dengan amali sahaja. Jadi kamu datang untuk buat amali je. Dan membina file. File kamu pun tak wujud lagi. Lagi? Siapa soalan? Saya teruskan lagi. Apa kerja CIDB ni? Lembaga pemeriksaan ni, apa pemeriksaan yang dilakukan? Ini di Seremban Assalamualaikum, hari saya Masya Malak dan anda sedang menonton segmen berita CIDB TV. Hari ini saya berada di tapak cadangan pendirian pembangunan lab perniagaan retirement village di Bukit Seremban Negeri Sembilan, Darul Khusus bagi mengikuti penguasaan bersepadu FTV 2021 Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB Negeri Sembilan. Operasi bersepadu LPB ini kali pertama diadakan pada tahun 2021 bertujuan bagi memastikan sistem pembinaan di Negeri Sembilan ini mengikut prosedur operasi standard SOP ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Misi pada kali ini telah diketuai pengarah CIDB Negeri Sembilan Tuan Nur Iskandar Zulkifli bersama 47 anggota dari agensi lain turut terlibat. Selain pihak CIDB, 6 agensi lain turut terlibat antaranya Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Sembilan,
Kamu pelajar landscape kamu ada peluang untuk bekerja di CIDB ni Kita ada banyak cabang lembaga-lembaga pembangunan ni. Nanti kita tengok ada salah satu JKR lah, JKR. Ketua pengarah dia pun muda. Mana tahu kamu boleh lanjutkan pelajaran lagi, sambung belajar, kamu boleh jadi pegawai di CIDB, kita tak tahu. Jangan ingat kamu jadi masuk landscape ni, kamu kalau tak kamu ingat jadi landscape saja. Kamu banyak peluang ni. Jadi aku beritahu landscape ni terbagi kepada dua, ada pembinaan, ada dengan tumbuhan. Kamu ada dua cabang yang kamu boleh sertai. Oleh pihak CIDB Negeri Sembilan mendapati beberapa pekerja yang menjalankan kerja mahir tidak diakredit oleh pihak lembaga. Dan setiap kami perlu sempat merakam gelagat pekerja yang cuba untuk melarikan diri kerana takut apabila pihak CIDB Negeri Sembilan menjalankan pemeriksaan. Walau bagaimanapun, semakan berdasarkan garis panduan Prosedur Operasi Standard SOP mendapati kontraktor di tapak pindah ini mematuhi garis panduan MKN yang telah ditetapkan di tapak pindah. Masuk hari kedua penguasaan CIDB Negeri Sembilan melalui operasi penguasaan khas OPK bilangan 1 2021. Kami kru CIDB TV berada di tapak bina cadangan pembangunan apartmen di Bandar Seremban, Negeri Sembilan. Hari ini kita punya skop penguasaan adalah kepada pendaftaran pesertaan di bawah Seksyen 33, pengakuan punya tapak binaan dan pekerja binaan mahir di bawah jadual ketiga Seksyen 33A. Didapati 8 kontraktor telah disemak dan hasil pemeriksaan dapati 6 subkontraktor tak mengisytiharkan kerja penggunaan di bawah Seksyen 341 Akta 520. Sementara itu, hasil pemerhatian dari pihak JTK Negeri Sembilan yang diketuai oleh Kepala Pengarahnya, Roslan Bahari Pula mendapati penempatan di kawasan ini tidak mengikut peruntukan di bawah Seksyen 24E di mana majikan belum memohon perakuan penginapan dari JTK Semenanjung Malaysia. Pertama ialah saya difahamkan yang majikan belum pernah memohon perakuan penginapan pekerja sebagaimana yang dikenaki di bawah Seksyen 24D. Yang kedua ialah penginapan. Permohonan yang mereka minta adalah hanya 10 saja tempat penginapan. Setelah siasatan dijalankan, kita mendapati bukan 10 tetapi 28 kontena menempatkan biasa. Dan itu memang kesalahan di bawah JTK lah. Okey, yang ketiga, siasatan juga mendapati bahawa majikan tidak mengasingkan di antara pekerja wanita dengan pekerja lelaki dalam satu tempat penginapan. Kerana itu merupakan kesalahan di bawah Seksyen 24G. Dan terakhir sekali yang kita nampak adalah di mana majikan dengan terang-terang tidak menyediakan katil, bilang dan juga fasiliti atau bukti kecemasan. Umum mengetahui bahawa penularan COVID-19 didapati berpunca di penempatan pekerja yang padat, tidak mengamalkan penjarakan sosial dan keadaan tempat penginapan yang tidak bersih. Oleh itu, diharapkan semua pegawai industri tidak leka bagi memastikan wabak COVID-19 tidak kembali menular. Dengan itu, sekian sahaja daripada saya, Masya Malak. Jumpa lagi. #Bila Sempurna. Kita jaga kita, teguh kita, menang bersama. Ni baru lagi cikgu. Apa? Yang ni baru lagi Baru lagi 2021. Kalau ikut dia datang untuk melihat pembinaan tapi alang-alang tu dia ada penguasaan untuk tempat tinggal dia. Semua ada benda-benda yang perlu dipatuhi. Itu tugas CIDB lah. Apa berkaitan dengan pembinaan, semua CIDB perlu bertanggungjawab lah. Tengok satu lagi, apa lagi kerja-kerja oleh CIDB. Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya, Amira Hanis. Kita ada menggunakan bahan binaan yang tidak mematuhi standard dan jaminan kualiti perakuan CIDB. Okay, dia sebut tadi bahan. Kalau kamu akan belajar akan datang, kamu akan tahu bahan-bahan landscape ni. Inilah dia, badan dia yang bagi lepas. Selain daripada sirim yang bagian untuk elektrik, kita ada panggil CIDB untuk pastikan bahan-bahan pembinaan tu dibina dalam keadaan yang baik lah, mengikut pegawai yang ditetapkan. Contohnya tile tak boleh kapur lebih, nanti dipecah. Jadi CIDB ni yang memastikan mengusaha mengeluarkan island mematuhi syarat lah. Hari ini bersempena dengan lawatan Kementerian Ketenagakerjaan yang diketuai oleh Engineer Roslan Mahapri, Ketua Pegawai Sipil Sekekalan. Berteguan melihat sendiri bagaimana proses ujian kualiti Dia ada makmal uji dia untuk menguji setiap bahan-bahan pembinaan tu. Kalau
Kamu sekarang ni, contoh kamu ada kemahiran untuk membina bata, kamu tengok bata mana yang, syarikat mana yang mengeluarkan kualiti tinggi, kamu boleh rujuk pada CIDB. CIDB dia ada tu. Contoh, kalau contoh paling mudah halal kan, kita ada badan yang mengawal halal tu. Jadi kalau kita nak sedia halal, kita kena jumpalah badan halal lah. Sama dengan CIDB ni. Kalau kita nak tahu bahan tu berkualiti, tile ke bata ke apa ke, kita kena rujuk pada CIDB. Oh, ni bahan kaca Mama ni berada di KL, selalu kita boleh buat lawatan ke KL, tapi disebabkan itulah kan pandemik ni, kita tak ada boleh buat lawatan, kita tengok je lah video ni. Ada membantu meneruskan persediaan dan diversifikasi pada barang-barang binaan ini. Terdapat 13 bahan binaan yang ditaruh selia, antaranya sini, cermin seramik, paip seramik, aluminium dan lain-lain. Secara penuh anda boleh ketahui www.cidb.gov.my. Bagi syarikat dan jaminan pinjam. Apabila satu bahan binaan itu tersertifikat ataupun telah disahkan tentang kebaikan mutunya, maka pihak pengeluar boleh memasarkan barang-barang mereka dibanding jaminan kualiti yang terjamin dan juga diperbolehkan untuk tenda undang-undang dan asli undang-undang kita. Maka saya berkoordinasi dengan perkhidmatan pengujian dan ujian bahan binaan yang bukan sahaja efisien, malah lengkap dengan peralatan ujian yang tersebut dengan lebih daripada 10,000 perkataan yang mendapatkan kualifikasi selain 90 pelanggan untuk perkhidmatan pengujian dan 105 badan persijilan. Antara negara terluar bahan binaan yang menggunakan perkhidmatan yang disebutkan oleh Pak Majid ialah Spanyol, Itali, Turki, juga Vietnam dan Indonesia. Kalau nak lanjut mengenai bahan binaan dan Pak Majid, saya ni www. Tugas CIDB, pemeriksaan bahan binaan, pengujian bahan binaan, persijilan bahan binaan. Bahan binaan, setiap bahan binaan yang kamu beli tu, dia ada sijil dia. Sijil mengesahkan bahan tu selamat dan berkualiti digunakan. Kamu boleh subscribe CIDB TV untuk lebih lanjut untuk mengenali CIDB lebih mendalam lah. Terutama kepada ahli-ahli CIDB. Kita ada ahli CIDB, peserta CIDB. Kita ada Bahiyah dengan Najmi tak ada aku. Jadi kalau kamu nak tahu CIDB lebih lanjut, kamu boleh rujuk kepada video tersebut YouTube. Ada soalan setakat ni? CIDB? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, CIDB Malaysia ataupun dipanggil Lembaga Pembangunan Industri Binaan Malaysia, CIDB, ditubuhkan pada 1994 untuk tingkatkan kualiti, produktiviti, profesionalisme, inovasi dan ke arah kehidupan yang berkualiti. Mana semua berkaitan dengan pembinaan. Cikgu pernah beritahu landscape ni pecah pada pembinaan bangunan dengan tumbuhan. Itu lagi pembangunan CIDB yang akan mengawal lah. Okey. Seperti yang kamu tahu, CIDB adalah di bawah agensi, di bawah Kementerian Kerja Raya. Di bawah Kementerian Kerja Raya ni dia ada Lembaga Jutera Malaysia, Lembaga Arkitek Malaysia, ada Lembaga ada JKR, ada Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Tapi yang biasa saya nampak daripada bawah agensi Kementerian Kerja Raya ni, biasanya saya selalu nampak yang ni JKR. JKR dengan CIDB. CIDB ni pada bahan, JKR ni pada meluluskan projek tu. Contoh kita buat satu rumah, siapa yang contohnya makmal kamu, bengkel baru kamu di atas bukit tu, walaupun CIDB yang memastikan pembinaan tu berjalan lancar dan berkualiti, tapi JKR yang akan meluluskan. Itu kerja-kerja JKR yang meluluskan. Selain dia buat jalan raya tu yang kamu tengok jalan raya JKR, tapi dia akan meluluskan. Yang meluluskan adalah JKR. Mana CIDB dengan JKR ni akan selalu bekerjasama. Dalam NOS kamu di PSK kamu yang cikgu bagi contoh tu, bila kamu bina longkam, dia akan membina longkam mengikut spesifikasi JKR. Jadi JKR ni mempunyai peranan lah. Sebab kalau nak cikgu, nak tanya cikgu. Yep. Apa kaitan Lembaga Lebuh Raya Malaysia dengan bawah Kementerian Kerja Raya ni cikgu? Lebuh Raya ni pada pembangunan, tak kisah pembangunan bangunan, jalan raya itu ada pembangunan Dia di bawah daripada infrastruktur. Infrastruktur pun adalah salah satu
pada kerja raya, tugas kerja raya tu Kementerian Kerja Raya. Okey, boleh? Satu lebuh raya ni adalah satu infrastruktur yang diperlukan lah. Pembangunan infrastruktur. Infrastruktur tu macam-macam, baik api boleh pun. Tapi lebuh raya ni mau pada construction lah. Kamu bayangkan, kita ada banyak badan sini. Kamu boleh sertai badan ni kalau kamu ada peluang untuk melanjutkan pelajaran, ambil bidang yang sesuai untuk bidang tersebut. Lembaga jurutera, kalau kamu skor, kamu sambung diploma, kalau result kamu boleh tawarkan diri. Boleh kamu boleh try Cuba try mohon jurutera engineering, ijazah engineering. Mana tahu kamu lepas. Sebab ada engineering yang memerlukan temu duga, mungkin kamu lepas temu duga tu. Sebab saya itu kalau kamu pasal yang program sesi 2 bersama Kak Alia tu sebenarnya tak pernah lagi budak KB masuk, tapi dia boleh lepas Jadi juga rasa tak mustahil. Kamu boleh sambung degree kamu pada degree engineering. Mungkin akan datang. Kita sebab saya tengok reputasi KB ni makin tinggi sebab bila dia orang masuk degree atau ijazah tu, dia orang lebih bersedia sebab dia orang dah matang. Sebab kalau kamu perasan umur kamu bila dah bukan 23, 24 kamu akan sambung belajar di degree, selalunya kamu akan matang dari segi fizikal, mental. Sebab kamu dah belajar 4 tahun di KB, kamu dah OJT. Jadi persediaan kamu untuk ke arah belajar ijazah tu sangat perlu. Lepas tu kamu perlu bersedialah. Sekarang ni kamu perlu bersedia. Okey, kita pergi pada jabatan yang seterusnya, Jabatan Landscape Negara. Okey. Tadi kalau kita tengok membina longkang, mengikat bata mengikut JKR. Okey, sekarang ni kalau kamu menanam pokok mengikut Jabatan JLN ataupun Jabatan Landscape Negara. Jabatan Landscape Negara ni cikgu boleh mudahkan, dia adalah penguatkuasa untuk pembinaan landscape. Memang construction berkaitan landscape lah. Tak kisahlah lukas bangku taman ke apa ke. Jadi kamu membina bangku taman mengikut spesifikasi JLN. Menanam pokok mengikut spesifikasi JLN. JLN kalau kamu tanam pokok, dia hak dia. Contoh pokok naungan mesti 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. Itu lubang penanaman yang ditetapkan oleh Jabatan Landscape Negara. Itulah Jabatan Landscape Negara. Okey, kita tengok video pula Jabatan Landscape Negara. Tadi kita dari CIDB, kita ada ni ibu kita lah. Ibu untuk korang lah. Badan ibu untuk kamu semua. Kamu sebagai pelajar landscape, kamu kena tahu lah ni Jabatan Landscape Negara. Selalu dia akan membuat hari landscape negara. Kebanyakan kamu akan terlibat hari Jabatan Landscape Negara ni dimulakan 2 tahun ni memangnya kita tak boleh terlibat lah. Cikgu, Jabatan Landscape Negara ni muncul pada tahun berapa ni, Cikgu? Apa? Jabatan Landscape Negara ni Kenapa? ditubuhkan pada tahun bila? Tahun bila lah, nanti kita tengok video dia dengan PowerPoint ni tanam pokok, membina bangunan perabot taman, landscape, ibu kita, rujukan kita. Bahkan buku rujukan kamu tu pun, nota-nota cikgu pun banyak bersumberkan daripada Jabatan Landscape Negara. Di atas kesedaran ini, pihak kerajaan telah menubuhkan secara rasminya Jabatan Lanskap Negara pada Ini soalan Ilham ni. 1996 yang berperanan utama sebagai agensi yang bertanggungjawab khusus ke atas usaha-usaha berlanskapan seluruh negara. Misi Jabatan Lanskap Negara adalah untuk menjadi peneraju dan pusat kecemerlangan dalam pembangunan lanskap untuk penyediaan persekitaran hidup yang berkualiti, mampan dan beridentifikan Malaysia. Bertepatan dengan itu, misi jabatan pula adalah untuk memastikan pembangunan lanskap yang terancang dan berkualiti bagi menyediakan persekitaran hidup Dia memastikan pembinaan landscape yang terancang. Kat sekolah kamu boleh lah, kat JBU kamu boleh test macam-macam. Kamu nak buat landscape pasal ni tak apa. Tapi bila masuk kat luar, kamu tak boleh. Hati ada badan yang mengawalnya. Program tersebut adalah pertama, program pembangunan taman awam merupakan program yang memfokuskan pembangunan kawasan lapang untuk tujuan rekreasi awam di seluruh negara yang mengandungi subprogram pembangunan taman awam baru
baik taraf taman awam, pembangunan taman persekutuan dan rekreasi awam. Kedua, program pembangunan landskap merupakan aktiviti perancangan dan pembangunan landskap untuk meningkatkan kualiti persekitaran yang mengandungi subprogram pelan induk landskap, penghijauan negara, pembangunan persekitaran kehidupan dan kempen tanam pokok. Ketiga, program promosi dan pembangunan industri merupakan usaha berterusan jabatan untuk mempromosi, mendidik dan memupuk kesedaran mengenai kepentingan landskap dan alam sekitar. Subprogram adalah promosi landskap, Festival Antarabangsa Landskap dan Taman Laman dan program negara Taman Mekar. Laman ni tak ada, kita ada Floria, tapi Floria pun dah ditangguhkan sebab pandemik Penyelidikan reka bentuk landskap, penyelidikan teknologi landskap, taman botani dan pemeliharaan landskap. Program ini memberi tumpuan kepada usaha untuk memelihara dan memelihara sumber landskap Sungai Jadi sebagai aset dan warisan negara. Kelima, program penerusan landskap yang mengandungi subprogram penyelenggaraan taman awam dan landskap dan pembangunan piawaian penerusan landskap. Program ini memfokuskan kepada usaha untuk meningkatkan kemahiran dan latihan mengenai penerusan dan penyelenggaraan landskap. Nanti semesta 4 berkaitan pengurusan landscape, banyak rujukan tu semua bergantung pada Jabatan Landscape Negara ni. Melandskapkan negara atau memelihara alam sekitar sahaja. Tetapi, usaha ini harus dilihat sebagai pemangkin ke arah memupuk perpaduan dan integrasi masyarakat berbagai kaum, agama dan bangsa melalui berbagai aktiviti rekreasi dan kemasyarakatan seperti penanaman pokok, berjoging dan beriadah bersama keluarga. Antara kejayaan program-program yang dilaksanakan oleh jabatan adalah sambutan Hari Landskap Negara, program kempen tanam pokok dan bunga raya seluruh negara, Festival Antarabangsa Landskap dan Taman Malaysia, Laman, Pokok untuk Kehidupan, program Hutan Kita dan program Satu Pokok, Satu Kelahiran. Satu Kelahiran, Satu Pokok kita pernah bekerjasama dengan Jabatan Landscape Negara Malaysia, negara taman 5 tahun yang lepas. Bukan aspirasi kerajaan dan rakyat Malaysia bagi memastikan pembangunan mampat tercapai. Jabatan Landskap Negara sebagai peneraju pembangunan landskap komited dalam mewujudkan persekitaran landskap dan infrastruktur hijau yang berdaya saing dan berfungsi bagi memastikan setiap lapisan masyarakat menikmati persekitaran kehidupan yang lebih selesa dan sihat. Melalui pembangunan landskap yang terancang serta diuruskan dengan berkesan, kita akan sama-sama mampu meletakkan negara kekal berdaya maju sebagai satu tempat yang terbaik untuk hidup, melabur, bekerja dan bermain. Jabatan Landskap Negara ke arah menjadikan Malaysia negara taman menjelang 2020. Antara kerjaan terbesar dia, kita pernah beritahu Putrajaya. Mak, tahu senyapluan tu. Putrajaya tu adalah salah satu taman yang berjaya lah. Target dia 2020 lah, dah capai dah. Antara rujukan utama negara di mata dunia. Tinggi Indonesia pun dan nak bina satu contoh Putrajaya tu di belah Kalimantan tak ada tu. Dia akan bina satu pusat kepimpinan atau pusat tertinggi lah di Kalimantan, Indonesia dan menjadikan Putrajaya satu rujukan. Okey, mesti jabatan ni, jabatan mewujudkan taman negara menjadi penaju untuk landscape lah, pembangunan landscape, memastikan persekitarannya berkualiti dan mengikut apa yang diinginkan lah. Okey, fungsi landscape negara, paling penting kamu tengok pusat akreditasi landscape negara, maknanya dia mengawal had. Kamu tak boleh buat suka hati. Kamu ada rujukan dia. Rujukan dia adalah Jabatan Landscape Negara. Kamu tanam pokok, lepas ni kamu akan belajar tanam pokok di Cikgu Adibah tak ada. Dia ada ukuran-ukuran dia. Membina pancang, membina sokongan, merumput, menanam rumput. Semua tu di bawah Jabatan Landscape Negara. Kamu akan rujuk. Rujukan utama kamu adalah sebenarnya adalah Jabatan Landscape Negara. Okey, boleh. Ada soalan setakat ni? Dua badan ni?
Ni 2 badan yang cikgu kenalkan, yang kamu perlu ingat, kamu tahu adalah CIDB, nama CIDB. Dan kita ada kelab CIDB. Cikgu pelik kenapa persatuan kamu ni dipilih ataupun cikgu-cikgu yang pilih untuk kamu. Kelab CIDB ni. Cikgu kelab CIDB ni patutnya budak landscape masuk. Tapi cikgu pelik kenapa ada budak dominan semuanya. Adakah kelab-kelab ni dipilih oleh cikgu kamu ataupun kamu yang pilih? Cikgu. Cikgu, patutlah. Saya nak tukar. Boleh tukar. Kalau boleh tukar, cikgu galakkan kamu masuk kelab CIDB Kelab CIDB peruntukan kadang-kadang kalau kamu pasang air terjun depan tu, kalau kamu pasang air terjun depan di belah Sanggar Ilmu tu ada air terjun Terbangkalai sikit tu. Peruntukan itu adalah dihasilkan oleh kelab di bawah kelab CIDB. Bayangkan peruntukan diberikan adalah 20,000. Jadi kamu ni yang seramai 28 orang ni, kalau kita ada 28 orang yang masuk kelab CIDB, kita boleh dapat peruntukan yang lebih banyak Dan kamu dapat sijil. Kalau kita buat CIDB ni ada program-program, kamu dapat sijil daripada CIDB. Itu satu advantage untuk kamu Cikgu harap kalau kamu boleh tukar ke kelab lain, cikgu harap kamu pilih ke kelab CIDB Janganlah masuk kelab Bahasa Melayu pula. Bahasa Melayu bosan Tapi kalau nak masuk, teruskanlah. Tapi kalau boleh, teruskan. Kalau asal nak tukar, masukkan ke kelab CIDB Cikgu galakkan ke CIDB Ada mengenai kamu sebagai landscape, sebab kamu nak rebut pada sijil. Kalau kita ada program-program, kamu boleh dapat sijil. Ingat, selain pada kamu bersukan di college, kamu perlu dapatkan sijil itu Sijil berkaitan dengan aktiviti. Contohnya kamu terlibat dengan program pertama itu, membina bandar hijau tu. Tu kamu akan dapat sijil dia. Mula yang terlibat je lah. Okay, boleh? Ada soalan setakat ni? Ada soalan? Nak cikgu panggil nama? Tak ada, cikgu. Tak ada? Tak ada soalan. Kita teruskan kepada agenda kita, pembelajaran kita ini. Kita masuk sikit lah sebab dah 9.24. Kita masuk sikit je lah. Okey, sebelum cikgu nak masuk pada kita punya silibus, cikgu nak imbas balik sebab itu ada permintaan supaya menerangkan kaktus, kumpulan kaktus, sukulen dan lendai. Ada permintaan itu yang untuk mengulang balik pokok kaktus dan sukulen. Cikgu ingat balik, kita ada pokok kaktus dan sukulen. Sukulen adalah tumbuhan yang menyerap dan menyimpan air pada batang dan daunnya. Okey, secara ringkasnya sukulen ni dia berdaun. Kalau kaktus, dia adalah pokok yang berduri. Dan pokok kaktus dan sukulen ni dia ada penyimpanan air untuk dia kekal hidup Jadi air tak boleh banyak. Kalau kita siram air tak banyak pada pokok kaktus dan pokok sukulen, pokok tu boleh mati. Okey, ni kaktus dan sukulen adalah jenis berasal daripada kawasan gurun yang memiliki hujan yang rendah. Okey, menggunakan medium khas, pasir dan sedikit bahan organik. Kalau kamu pasang, kalau kamu pergi ke Cameron Highland, kamu beli kaktus, kamu pasang lah. Medium yang digunakan tu selalunya pasir bercampur sikit dengan hitam tu bahan organik. Apa yang bagus pokok kaktus sukulen ni adalah pokok kaktus sukulen ni ada pokok yang boleh dijual lah, sangat laku. Kita boleh semai biak dia dengan biji benih ataupun keratan dia, kita boleh potong. Ada pokok-pokok sukulen tertentu yang kita boleh potong. Okey, ni contoh pokok kaktus Senang nak tahu, pokok kaktus tu ada berduri. Kalau kamu boleh potong ni, kalau kamu potong bahagian ni, kamu tanam di tempat lain, dia boleh biak dengan besar. Kamu potong bahagian ni, kamu boleh biak dan kamu boleh jual. Kalau pasal Cameron Highland pun jual RM3-10, yang kecil je. Kecil RM3-10. Pokok kaktus, sukulen dengan lendai sekarang ni adalah ada market So, ramai yang suka. Pokok kaktus ni suka tanam di dalam. Sebab dia kadang-kadang ada pokok kaktus yang mengeluarkan warna, contoh ni. Biji benih ni pun berapa ringgit je, RM2 je. Tapi boleh jual 3. Cikgu. Ya. Kat sini semua hijau, kenapa tiba warna merah ni, cikgu? Tak dengar. Cikgu yang cikgu tahu itulah dia punya spesies Contoh bunga, contohnya dia ada kacau-kacau sikit. Contohnya pokok bunga raya ada pokok bunga raya putih, ada bunga raya yang warna purple sekarang ni. Itu semua ada kacau-kacau dia lah. Tumbuhan pun boleh kacau cikgu. Apa? Tumbuhan pun boleh kacau Boleh.
Fikirkan binatang je. Belajar culture tisu tu kita boleh kacuk-kacuk kan. Bahkan pokok kamu yang asal warna merah, kamu nak tukar warna lain pun cikgu dah pernah beritahu kan. Pemiakan mata tunas tu kan, potong atas, tutup pokok lain. Kalau kamu ingat lah. Ingat tak pemiakan sebelum ni? Itulah keadaan dia. Dia ada keadaan-keadaan ni. Dan ada yang daripada biji benih. Ada biji benih yang memang untuk khas pokok ni, memang dia dah ada. Okey. Ni contoh pokok sukulen. Pokok sukulen tengok dia berdaun banding tadi. Okey, apa yang popular tentang pokok sukulen dengan pokok kaktus ni, selalu dia akan buat ni, tanam dalam kaca ni. Tanam di kaca ni dipanggil terrarium. Antara satu projek yang menguntungkan kalau kamu betul-betul minat lah. Kamu dah belajar medium kan? Kamu dah belajar pokok bulan kan? Kamu dah boleh bisnes ni. Ni pokok apa cikgu? Kaktus apa? Belah-belah Seremban ni, ni salah satu cabang. Mana nak beli kaca ni? Kaca ni ada kedai RM2 pun ada. Ni kaca mahal sikit lah. Tapi kalau yang ni dapat RM50. Kotak ni selalu dah RM10 kan selalunya. Kotak ni RM10. Bunga ni 310, dapat 310. Dalam ni sebenarnya satu pasu tu RM5 ni macam lumut-lumut sikit. 310 dapat dalam bajet, dalam kos buat 20, jual RM50. Dah untung dah. Kalau kamu nak terlibat lah. Kamu dah belajar sikit tentang pembiakan, dah belajar tentang medium. Ingat medium, yang penting ada bahan organik. Kamu tanah lom, bahan organik dengan pasir. Kalau tanah tu keras, campur pasir organik, settle. Itu dia. Kalau kamu berminat lah. Sangat sayang kalau kamu tak terlibat bisnes ni. Contohnya Ilham kata pergi basker, main gitar tepi kan. Sama-sama itu boleh jual bunga pokok ni. Modal dia kecil je, insya-Allah. Ni salah satu terrarium menggunakan kaca. Kaca ni selalu kedai RM2 pun ada. Kedai RM2 pun ada. Kalau guna kaca macam untuk minum bir tu, yang kaca tu pun boleh letak pokok. Pokok baru 310. 1, 2, 3, 310, jual 50. Okey, settle. Saya nak beritahu sekarang ni, terbuka minda kamu, landscape ni banyak. Dia bukan berkaitan dengan sesuatu di luar, tapi sesuatu di dalam pun boleh kamu jual. Okey, ingat ada pokok kaktus, pokok sukulen dan pokok lendai. Okey, pokok lendai ni pula apa? Pokok lendai ni adalah pokok yang tidak berkayu. Dan tak ada batang dah ranting dan ranting lah. Bezanya dia tak tahan pada pancaran cahaya matahari dan yang kuat. Tadi pokok kaktus dengan pokok sukulen dia boleh tahan sebab dia ada simpanan air yang tinggi. Tapi pokok lendai walaupun dia berlendai berair, tapi dia tak tahan dengan cahaya matahari yang panas dan tidak boleh tahan dengan air yang banyak. Itu masalah pokok lendainya. Okey, ni contoh pokok lendai. Grup sansevieria ni, grup sansevieria. Ada lidah jahil, lidah mamutua. Lepas tu kita ada lidah buaya ataupun dipanggil aloe vera. Ni geng-geng lendai. Jadi sekarang ni cikgu harap kamu boleh bezakan. Kita ada pokok kaktus, pokok sukulen dan pokok lendai. Jadi kamu tak confuse lah. Selalu pelajar-pelajar dia akan confuse sukulen dengan lendai ni. Tapi sukulen ni dia adalah salah satu pada kaktus lah. Lepas tu dia satu grup. Kaktus dan sukulen, lendai satu grup yang lain. Sebab lendai ni dia walaupun dia lain tapi dia tak tahan panas seperti kaktus dan sukulen. Okey, ada soalan? Setakat ni. Ni pun salah satu pokok yang sangat popular sekarang. Kalau kamu tepi jalan tu, beza harga tak harga tu kalau kamu tengok dia lebih berkilat. Kalau kamu tengok lidah jin ni lebih berkilat, harga dia lebih tinggi. Kebanyakan orang tak boleh nak dapatkan pokok tu sangat berkilat. Dia boleh tanam je, lepas tu biarkan, tapi pokok tu tak berkilat. Kalau kamu keluar kamu kalau kamu tengok rumah kamu tengok berkilat tak kak? Kalau berkilat kamu ambil, kamu pergi jual, lakulah harga dia. Sekarang ni boleh cecah 100, 150, kalau ketinggian dalam 1 kaki, 2 kaki boleh cecah. Tapi kena berkilat lah baru boleh dapat harga 100. Kalau tak berkilat mungkin boleh jual anak dalam RM10 je lah, macam itulah. Tapi kalau kamu tengok pokok lidah mak mertua tu berkilat, yang kamu tanam di luar tu berkilat, kalau mak ayah kamu tanam di luar tu berkilat, kamu boleh ambil, kamu biarkan, kamu pergi jual keluar. InsyaAllah boleh saya jual 100 kalau berkilat. Itu kualiti tanda lidah jin dan lidah mak mertua tu berkualiti dan cukup makan lah. Okay, ada soalan sekarang ni?
Yang perempuan ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada? Siapa yang ada dalam grup ni? Izzah ada soalan. Izzah. Tekan ni. Ke dah pergi makan dah? Tak ada tu. Cikgu. Yo. Ilham lagi. Aduh. Bila. Kalau pokok lidah jin tu kategori pokok apa itu? Kaktus juga ke? Lidah jin. Dia cikgu sebut dia adalah ke bawah kumpulan lendai. Bawah apa? Oh, lendai pokok. Pokok lendai. Ingat ni kumpulan tumbuhannya. Apa ni? Iaitu pertama kumpulan pokok kaktus dan sukulen. Dia satu grup yang sama sebab dia ada ciri-ciri yang sama. Pokok kaktus dan sukulen. Yang kedua pokok lendai. Pokok lendai ni tu di bawah dia ada pokok sansevieria, lidah jin dan lidah mama tua dan aloe vera. Berbanding dengan pokok kaktus dan sukulen, pokok kaktus dia berduri, pokok sukulen dia berdaun. Okey, boleh beza? Tapi dalam follow cikgu minta pokok kaktus ni kan? Cikgu tak minta pokok sukulen ni. Ada soalan sekarang ni? Ya? Dia dapat Ella. Okey, kita cuba habiskan untuk yang terakhir. Kalau seperti kamu tahu, modul cikgu ada modul 1. B1012, cikgu akan sentiasa mengingatkan ni aktiviti penyalaan tapak kerja tanah. Okey, untuk K101 C1C ni adalah kompetensi, kita dah habis. Dan kamu tengah buat sekarang ni, cikgu boleh delete. Jadi kamu tinggal C2 hingga C5, kerja pembersihan tapak, kerja penandaan sepadan, memasang penandaan binaan dan melaksanakan kerja meratakan tapak. Okey, empat ni lah aktiviti penyediaan tapak yang kamu kena satu ingat. Kamu kena satu ingat apabila aktiviti penyediaan tapak, mesti ada kerja pembersihan tapak, penandaan sepadan, memasang penghadang binaan dan melaksanakan kerja meratakan tapak. Nanti kamu akan sentiasa buat benda ni. Nanti bila SEM 3 atau SEM 4, kamu akan kerja memantau aktiviti penyediaan tapak. Kamu akan pantau kerja kamu. Kalau kamu ada engineer, kamu akan pantau dia buat kerja pembersihan tapak, kerja penandaan sepadan, kerja memasang penghadang binaan dan kerja meratakan tapak. Jadi kamu kena ingat sampai SEM 4 kalau tak kamu aktiviti penyediaan tapak itu adalah kerja apa? Pembersihan tapak, kerja penandaan sepadan, kerja memasang penghadang binaan dan kerja meratakan tapak. Okey, untuk hari ini kita akan fokus pada kerja pembersihan tapak. Selain itu, cikgu nak terangkan sikit dengan DPSK, dokumen pentafsiran standard kompetensi. Kalau kamu nak buat laporan, kamu kena rujuk pada dokumen pentafsiran standard kompetensi, dan kamu nak belajar ujian kaji pun kamu kena rujuk pada dokumen pentafsiran kompetensi ni. DPSK ni, jangan jadikan dia sebagai simpanan je. Kamu kena sentiasa rujuk. Kamu kena sentiasa rujuk DPSK ni. Okey, kalau kamu nak buat laporan dan kamu nak tengok ulang kaji, kamu kena tengok rujuk. Kamu kena buka, tarik. Okey, kita ada memastikan follow, melaksanakan kerja pemeriksaan tapak. Ada kerja-kerja yang terang kalau kamu nak langkah kerja untuk laporan. Ada yang dah beritahu tak? Ada kerja-kerja yang beritahu? Okey, merasakan follow landscape. Kamu dah buat folio. Kalau tengok kita ada macam-macam sebenarnya. Kita ada ujian bertulis, folio, herbarium, membina taman mini, terrarium. Tapi paling mudah membina folio yang tengah kamu buat sekarang ni. Lepas tu kamu sekarang ni kamu kena buat folio. Cikgu merujuk pada DPSK ni.
kamu pun kena rujuk di PSK ni. Apa benda yang kamu kena buat? Ni lah dia. Menghasilkan folio penggunaan kode landscape yang dah kamu buat ni. Siapa boleh hantar, jangan lupa hantar pada cikgu. Siapa yang dah siap untuk penamat dia, boleh serahkan soft copy kepada cikgu supaya cikgu bagi markah awal lah. Okey, ni kerja melaksanakan kerja pemesanan tapak pada kompetisi kedua. Tengok di sini ada pengetahuan yang perlu kamu. Pengetahuan ni adalah berkaitan pada teori. Kamu kena tahu menyederhanakan arahan kerja dengan betul, menyatakan jenis alat, bahan dan kelengkapan, penggunaan dengan betul, menyatakan keadaan tapak dan kerja pemesanan dengan betul, menyatakan kaedah dan prosedur kerja pemesanan tapak dengan betul, menyederhanakan bahan dan tapak yang perlu dilupuskan dengan betul, menyatakan lokasi tapak pelupusan dengan betul dan menyederhanakan kaedah pelupusan bahan mengikut prosedur. Okey, kalau untuk laporan, kamu nak buat laporan sekarang ni. Contohnya cikgu suruh kamu buat laporan melaksanakan kerja pemesanan tapak. Mana kamu kena rujuk bahagian kemahiran dia. Ni kemahiran ni. Ni dah ada macam prosedur kerja kamu ni. Kalau kamu buat laporan, kalau pemesan dia ada langkah kerja, ni langkah kerja yang kamu perlu isi. Melaksanakan arahan kerja dengan betul, memilih alat bahan dan kelengkapan dengan betul, memasukkan tapak dan kerja pemesanan dengan betul. Ni semua adalah prosedur kerja. Kalau bukan itu je, kalau kamu nak rujuk untuk ulang kaji pun, sebab ulang kaji kebanyakan exam dia akan tanya langkah kerja. Dia akan tanya langkah kerja ni macam mana prosedur. Ni rujukan kamu. Cara kamu belajar bila kamu tengok ni memilih alat bahan dan kelengkapan penggunaan dengan betul. Jadi kamu kena ingat apa alat bahan dengan betul tu. Apa alat untuk pemesanan tapak? Pemesanan tapak mesti ada cangkul lah. Contoh je kalau kamu nak ulang kaji pelajaran lah bila final. Masa keadaan tapak dengan kerja pemesanan dengan betul. Apa keadaan tapak yang perlu ada. Itu cara keadaan tapak mestilah bersih. Tak ada rumput. Bersih. Itu keadaan tapak. Jadi kalau kamu nak buat laporan, kamu kena rujuk di PSK ni. Jangan bagi di PSK ni sebagai sepadan. Di PSK ni sangat penting. Sebab inilah kamu punya laporan untuk laporan kerja kamu. Ada yang dah siap semua laporan? Seperti cikgu beritahu, kamu ada 28 orang, gunakanlah 28 orang ni dengan baik. Kalau ada 5 laporan, boleh bagi kot 5 orang, dah siap satu laporan. 5 orang buat satu laporan, lepas tu semua rujuk. Hanya ubah sikit ayat dia. Kamunya ayat boleh ubah pada pengenalan. Kamu boleh ubah pengenalan tu, sisi dia kamu boleh ubah. Okey, boleh? Ada soalan? Okey, sebelum cikgu mulakan dengan melaksanakan kerja pemesanan tapak, kita tengok satu video berkaitan dengan kerja-kerja sebelum pemesanan tapak dilakukan. Oh, lupa tak cikgu. Cikgu nak beritahu dulu video. Cikgu nak tunjuk dulu video safety untuk landscape. Dia bukan berkaitan dengan punya data pemesanan tapak, tapi lebih kepada semua berkaitan semua kerja-kerja landscape. Sebelum amali kita kena pastikan safety dipatuhi ya. Ini safety yang perlu kamu tahu berkaitan dengan landscape kan. Ni safety board. Cikgu suruh kamu beli safety board. Untuk contoh safety board yang cantik lah. Kalau kamu pasal hitam dia bukan hitam kilat tapi hitam mati je. Cikgu galakkan kamu nak beli safety board, beli jenis yang tu. Sarung tangan. Ini kerja mengakibatkan memangkas. Kalau kamu pasang barang-barang semua ada dalam landscape kita, bengkel kita. Dan semua kerja sebenarnya safety tu semua ada, mesti ada. Hanya beza sebab kita buat dalam sekolah jadi macam halangan amaran pada laluan jalan raya tu tak diperlukan lah sebab kita bina di dalam sekolah saja.
Kita tak ada konen tapi kita ada papan tanda amaran awas lah. Tu kamu akan gunakan bila kamu membina landscape di kawasan sekolah. Safety helmet kamu ada di bengkel. Safety helmet ni dia ada headphone dia, pelindung untuk telinga. Canggih sikit lah. Kalau lagu sem 1 ni kamu akan memesa rumput lah dengan Cikgu Batiak kan lagu. Modul kamu bersama dengan Cikgu Batiak. Mesin belakang yang di bangku tu pun kamu akan guna mesin penyembur, bom penyembur tu kamu akan guna. Hanya beza ni kamu takkan guna racun lah, kamu guna air. Okey, ni video berkaitan dengan Personal Protective Equipment iaitu bergrup PPE. Ini dah ada bahan-bahan PPE yang perlu diadakan, disediakan sebelum kamu menjalankan satu-satu kerja amali. Paling penting kalau berkaitan dengan kerja-kerja amali landscape ni mestilah ada kasut boot, sarung tangan supaya kamu terhindar daripada bahaya lah. Ada soalan sekarang ni? Okey, seperti yang cikgu beritahu, kita dah masuk kompetensi 2 untuk modul 1
tu modul aktiviti menjaga tapak, kita dah masuk kompetensi 2 iaitu melaksanakan kerja pembersihan tapak. Kena ingat ni, kerja pembersihan tapak ada satu aktiviti daripada penyediaan tapak. Ini adalah langkah-langkah kerja yang kamu perlu tahu dan kamu kena tahu dan kamu kena ambil tahu untuk kamu menjawab exam dan untuk kamu menjalankan amalilah. Dan kamu untuk laporan pun inilah dia punya langkah kerja dia. Okay, cikgu ringkaskan, kita ada mendapatkan arahan kerja daripada suatu organisasi. Maksudnya kita terima arahan daripada bos, apa benda kerja untuk hari ini, itu maksud dia. Apa organisasi, kita ada bos, penyila, apa kerja dia, itulah mendapat arahan kerja daripada struktur organisasi. Lepas tu kita menyediakan alat, bahan dan kelengkapan mengikut kegunaannya. Apakah alat bahan untuk aktiviti amali kita ini? Apakah alat, bahan dan kelengkapan? Ingat lagi alat, bahan, kelengkapan. Ahmad Syafiq. Ahmad Syafiq. Ya, cikgu. Apa itu alat? Alat, bahan-bahan untuk melakukan sesuatu kerja. Okey, bahan. Bahan-bahan untuk membuat satu kerja, yang menggunakan untuk membuat satu kerja. Itu je bahan. Bahan apa ni? Siapa boleh bantu Ahmad Syafiq? Alat membantu untuk kerja. Okey, bahan. Siapa boleh bantu Ahmad Syafiq? Yang perempuan lah, perempuan. Wakil-wakil perempuan. Wakil perempuan, kita dah pergi masak dah wakil perempuan. Apa itu bahan? Cikgu pernah beritahu dulu bahan tu apa? Apa beza alat bahan? Alat tu adalah kerja untuk alat-alat yang dibantu untuk kerja amali. Bahan kejap. Apa itu bahan? Syarifah Nadira, sebab kamu baru masuk. Cuba terangkan bahan tu apa? Bahan. Kita tengah masak ni, korang ni. Okey, laki. Apa itu alat, apa itu bahan, apa itu kelengkapan? Boleh bantu Ahmad Syafiq? Hafif. Ya, cikgu. Tolong terangkan untuk kawan-kawan kamu apa itu bahan, apa itu alat, apa itu kelengkapan. Hafif, boleh terangkan? Bahan benda yang pakai buang. Okey, bahan amali yang dipakai buang lah. Contohnya, kalau kita tanam pokok, contohnya kamu buat medium penanaman itu, contohnya pasir lah, pasir, tanah lom, tanah bahan organik dipakai buang. Mana habis guna lah. Itu adalah bahan. Okey, alat. Alat Hafif. Alat apa Hafif? Yelah. Siapa boleh tolong? Denny? Ya, cikgu. Alat apa? Alat dan kelengkapan. Tadi Hafiz dah beritahu bahan tu adalah bahan habis guna. Okay, alat? Apa yang kita nak buat tu, kita guna peralatan tu. Oh, okey. Boleh terima kita guna peralatan tu. Okey, kelengkapan? PPE, cikgu. PPE tu adalah salah satu benda yang memang wajib ada. Dia adalah satu benda lain. Kelengkapan? Kelengkapan benda yang ada pun okey, benda yang tak ada pun okey. Itu Hafiz dah beritahu secara mudah lah.
alat, maksudnya salah satu alat ataupun mesin ataupun suatu alat atau mesin, yang ada pun tak apa, yang ada pun okey, tak ada pun okey. Contohnya bila kerja medium kamu tu, kamu memerlukan kereta sorong, tapi kamu boleh angkat pakai cangkul ke, kamu boleh tolak, boleh angkat. Tu contohnya lah, kamu boleh angkat pakai badi. Jadi kereta sorong tu adalah salah satu kelengkapan untuk menyediakan medium pendanaman. Okey, boleh? Cikgu rasa dah pukul 12. Cikgu rasa kita tamat sinilah. Kita sambung Selasa, boleh tak? Boleh eh? Boleh. Okey, sekarang ni ada soalan. Sekarang ni cikgu tamat di sini. Cikgu tamat di sini. Kamu tengok sini, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 langkah-langkah menjalankan kerja pembersihan tapak. Nanti kita akan tengok pada hari Selasa lah. Okey, ada soalan sekarang ni? Jam dah pukul 12. Ada soalan cikgu. Ada soalan cikgu. Ada soalan Okey, kalau ada soalan kita jumpa hari Selasa, boleh? Selasa je lah. Dah 2 minggu. Apa yang kedua, ingat balik PB siapa tak hantar? Ingat. Sebab hari Selasa sepatutnya bila kita dah habis kerja pembersihan tapak ni, dia ada PB untuk kerja pembersihan tapak ni. Jadi siapa yang mula hantar PB, sila hantar. Jangan lupa. Mana kawan-kawan kamu yang terlupa tu? Cikgu tengok KK tak ada. Hilang KK ni. Cuba beritahu KK, mesej sikit. Amalina, mesej sikit KK tu. Ingat kamu 28, kamu dah jadi kawan. Kamu dah tak sama macam dulu. Kalau sekolah biasa, kamu melawan ni. Nombor 1, nombor 2. Siapa nombor 1, siapa nombor 2, siapa nombor corot. Ni tak ada. Kalau kamu dah masuk sekolah vocational ni, kamu dah masuk bidang khusus landscape ni, patutnya kamu dah bersama-sama lah. Kamu ada pelajar landscape, patut kamu kalau boleh, kamu target sama-sama supaya layak ke diploma, dapat diploma, sama-sama bekerja. Kalau kamu pasang dalam satu batch tu, bayangkan dia belajar sama-sama landscape, dia sambung diploma landscape, lepas tu dia bekerja di satu pejabat yang sama. Patutnya kamu jadi macam itulah cikgu harapan cikgu. Kamu ada 28 orang ni, cikgu harap kamu kenal lah satu sama lain ni. Siapa yang terleka ni, kamu kalau boleh, kamu ingatkan balik lah. Tamanya KK ni macam hilang ni. 3 hari kelas. Minggu lepas pun dia tak masuk ni. Satu lagi, kalau kamu ingat, kurangannya kalau kamu tak ada line pun, kamu masuk ya. Kamu masuk kelas. Kalau kamu tak ada line pun cuba masukkan juga. Sebab sekarang ni ada untuk online pendaftaran PDPR, kita ada daftar untuk online tu, kita ada daftar siapa masuk kelas, siapa tak masuk online, siapa masuk online, siapa tak siap kerja. Jadi jangan terpalit, jangan menyusahkan mak bapak lah. Sebab kalau kamu pasal sarana tu, dalam grup WhatsApp kita ada grup sarana untuk buat apa, jadi tak sedap pula nak masukkan nama kamu bila kerja tak siap, masukkan nama cikgu. Sebenarnya bagi cikgu, kalau kamu umur 16 tahun ni, benda tu patut tak berlaku lah. Bahkan lagipun kamu sendiri yang ingin kekal di college vocational, maka kamu rasa patut ada tanggungjawab untuk menyelesaikan PBB kamu. Boleh? Boleh? Ada soalan? Ada kekeliruan? Ada soalan? Tak ada. Tak ada, Yam? Yam jangan nampak sangat niru. Ya, Yam? Lagi? Ada soalan? Tapi Yam hantar je lah, tu baguslah. Saya cakap, tu taktik dia lah. Tak ada benda yang salah. Tak ada benda salah, tak ada benda betul bila PDP benda online tu. Tak tiru nak ambil kawan, itu pandai kau lah. Tapi pandai-pandai lah. Cerdik sikit lah. Itu yang paling penting. Janji siap PB kamu untuk PB teori supaya kamu bila masuk, kamu ada markah-markah kamu yang boleh. Jadi cakap, cara ulang balik, PB kamu sangat penting sebab PB kamu tu adalah markah final kamu, markah akhir exam kamu. Kalau boleh, kamu relate lah kat asrama bila final tu, kamu baca-baca untuk dapat A je. Kalau nak A, dapat A, baca buku, tak nak A, boleh relate-relate, baca TV malam tu. Itulah kepentingan PB untuk kamu. Berbeza dengan sekolah biasa, yang Nadia sekarang ni, dia tengah relate, dia tunggu SPM je ni, SPM baru dia pulun. Tu beza dia. Cikgu nak beritahu, cara kerja kamu sebenarnya patut apa benda yang kamu selesaikan sebagai seorang pelajar college vocational. Okey, ada soalan? Ada soalan? Cikgu hari dengan bacaan doa daripada Ahmad Syafiq. Baca doa baik. Pak Imam kita, Syafiq, baca. Baik, Go.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cikgu Ainan belum balas. Belum balas. Kita jarang boleh online ni. Oh, pada terus live ke? Memang menunggu live ah. Okey, kalau ada soalan boleh live. Siapa tak ada soalan boleh live ah. Okey. Terima kasih untuk kelas tengah hari ni. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Bye. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih. Saya doakan cikgu semoga sihat lah selalu. Terima kasih. Kau Ilham buat apa sekarang? Nyanyi kat luar? Ha, cikgu? Kau Basikal. basikal tak? Tak ada apa lah. Ainan belum balas lagi ke mesej? Ainan tak ada Ainan eh? Ha, dia belum balas lagi mesej. Dia balas tak? Belum. Ada dia dapat balas. Dia tak balas. Sama. Yang pergi rumah adik ke? Ha? Pergi rumah adik. Tak boleh. Kau kan tu. Ya. Hmm. Oh, patutlah cikgu cakap COVID terbang. Oh, cikgu telefon. Oh, ada tak nak keluar Aiman Afiq. Tengah pergi masak ni. Afikah ni. Amelina ni tengah tidur je. Ya cikgu. Ada. Oh, ada Afikah. Ada. Amelina tengah tidur ni. Amelina? Mana? Oh, Lina. Lina. Dia tengah Lina, main. Amelina. Bangun. Left. Afikah ada soalan Afikah? Tak cikgu, saya tak Ha? tak boleh nak fikir. Kepala saya pening. Dia terputus ke sebab tapi dengar. Kadang line terputus. Line slow lah line. Dia Afikah boleh tanya soalan, boleh WhatsApp lah. Cepat. Aiman orang terakhir kena lah. Oh, Amalina lama tidur Afiq. Macam mana nak lihat? Tu. Pukul 3 lah. Dia dua benda masak. Oh, saya boleh fikir juga. Boleh pergi tidur dulu. Hari dulu lah. Pergi tidur dulu. Pergi tidur dulu. Nanti dah ingat soalan, boleh tahu eh. Kira-kira, boleh lihat. Nanti Aiman tak boleh lihat. Cepatlah. Oh, boleh lah. Tinggal ngaji ha. Ajar ni, soalan ajar. Ada soalan tu, tengah tidur je ha. Cikgu tadi sekejap je dia bercakap, lepas tu terus senyap. Tu. Cikgu harap ni lah. Dia kasi budak perempuan yang kelas main. Saya punya kerja cikgu tu saya save, dia tak boleh save. Lepas tu dia kena buat balik. Dia kerja dia save, lepas tu dia dah ni balik. Saya kata kena baik kamu siap kertas. Kamu send. Okey go. Itu lagi mudah lah. Jangan risau, semua tu cikgu akan print saja. Benda sama je. Muka depan lepas tu saya kata kamu dapat. saya kata aduh kesian cikgu ada tunggu kerja saya ni. Buat pada balik. Aduh macam mana. Kamu fikir padam balik. Kamu buat tulis kadang-kadang. Oh, boleh dah belajar tu. Boleh dah belajar tu. Tak berlatih mana. Aduh. Dia terus Okey. Okey, terima kasih cikgu. Okey.